Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton dalam sesi Tazkirah Ramadan yang dibawakan khas oleh Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru. InsyaAllah pada sesi kali ini, sesi 2 Ramadan bersama dengan saya, Cikgu Zaim, selaku Ketua Biro Siswa bagi iGuru, InsyaAllah akan sama-sama menyampaikan satu tajuk yang saya kira sangat penting kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. Tajuk tazkirah saya pada sesi kali ini adalah Jadikan Ramadan bulan berdampingan dengan Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bila kita sebut tentang bulan Ramadan, dia tidak lari daripada satu simbolik, yakni tentang Al-Quran. Bagaimana ada dua sebab agungnya bulan Ramadan itu datangnya. Sebab yang pertama adalah penurunan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu sebab yang pertama, agungnya Ramadan. Sebab yang kedua adalah bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan kesungguhan. Kesungguhan bukan hanya setakat berpuasa, bahkan dituntut oleh Allah Ta'ala untuk kita laksanakan apa saja bentuk ketaatan yang lain. Jadi pada siri kali ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan petikan ataupun tulisan daripada dua buah buku. Kita just ambil petikan-petikan yang kita boleh kongsikan lah. Yang pertama, buku daripada Al-Imam An-Nawawi, satu buku yang sangat beri kesan kepada saya. Bagaimana tajuk buku tersebut adalah Adab-adab bersama Al-Quran. Seterusnya, buku yang kedua yang menjadi rujukan saya juga adalah 30 Taujihat Ramadan yang telah ditulis oleh Tuan Presiden kita lah, Al-Fadhil Ustaz Azizi Hassan. Tuan-tuan dirahmati Allah, izinkan saya untuk saya memetik dua kalam daripada satu kalam daripada sahabat Nabi SAW, yang ini Abdullah ibnu Mas'ud. Dia menyebut dalam satu kalam dia, carilah hati kamu pada 3 tempat. Carilah hati kamu pada 3 tempat. Pertama, ketika membaca Al-Quran. Kedua, di dalam majlis zikir. Dan yang ketiga, ketika bersendirian. Jika engkau tidak mendapati hatimu dalam 3 tempat ini, maka mohonlah kepada Allah supaya engkau dikurniakan hati yang lain kerana engkau tidak memiliki hati. Satu kata-kata daripada sahabat Nabi SAW berkenaan dengan tiga situasi di mana orang mukmin hatinya sensitif bila mana berada ketika membaca Al-Quran, berada dalam satu majlis zikir, dan seterusnya ketika bersendirian. Seterusnya, saya nak petik satu kata-kata juga daripada antara tokoh yakni yang bernama Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, seorang yang dikenali dengan solehnya serta pengetahuan yang mendalam. Beliau berkata, ubat hati ada 5 perkara. Saya kira para penonton selalu dengar kan lagu artis Indonesia kan, Obat Hati. Ini yang disebut oleh Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu. Obat hati 5 perkara. Pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, yakni pemerhatian. Perut yang kosong, yakni berpuasa. Qiyamul lail, bangun malam. Berdoa pada waktu sahur. Dan duduk bersama para solihin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran yang selama ini kita miliki
di mana Allah Ta'ala telah menurunkan perkataan-perkataan yang sangat baik. Itu sebabnya bila mana kita membuka mukadimah apa yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyebut tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita pada hari inilah kita rasa berat membaca Al-Quran. Sebab apa? Kita tak tahu apa kandungan dia. Dan saya akan baca antara kandungan-kandungan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Allah juga memuliakan umat ini dengan kitabnya yang merupakan perkataan yang paling baik. Allah meletakkan dalam kitab ini semua keperluan. Syekh Imam An-Nawawi berdasarkan ringkasan dalam buku ini, dia telah menukilkan dalam Al-Quran ada banyak keperluan. Antaranya, perkhabaran orang terdahulu, orang-orang terkemudian, nasihat-nasihat, perumpamaan, adab-adab pelbagai hukum, hujah yang tegas, dan hujah-hujah yang mengalahkan ahli kekufuran dan kesesatan. Jadi itulah antara kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran yang mana sepatutnya kita pada hari ini perlu jadikan ia sebagai satu perlembagaan. Bagaimana kita di negara Malaysia ni kita ada perlembagaan, persekutuan, itu juga dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Sepatutnya dia bukan sekadar diletak di tempat yang tinggi dan hanya dibuka pada bulan Ramadan semata-mata. Dan insya-Allah mudah-mudahan adanya ataupun datangnya bulan Ramadan yang kita dapat hadir ataupun kita dapat menggunakan masa pada hari ini, insya-Allah mudah-mudahan kita menggunakanlah kesempatan yang ada ni untuk kita membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang Ramadan dan Al-Quran, sudah pasti setiap daripada kita lah memerlukan motivasi. Kan? Kita perlukan motivasi. Kadang-kadang kita agak kata apa, leka ataupun lalai, sedangkan Allah telah berikan banyak masa di bulan Ramadan ini. Jadi saya akan petik beberapa hadis Nabi SAW supaya kita ni lebih termotivasi. Kan? Terlebih dahulu, kalau saya nak kongsikan satu perkara, antara yang menyebabkan saya mulalah, ni pengalaman peribadi lah, mula untuk memahami Al-Quran dari sudut tadabbur tu. Maksudnya nak mula terdetik hati saya nak tengok terjemahan, lepas tu diikuti pula nak melihat kepada tafsir-tafsir, adalah bermula bila mana saya terjumpa dengan satu ayat ni. Satu ayat dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-30. Bagaimana Nabi SAW diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ya, nombor 25, ayat yang ke-30, menyebut dengan satu ayat yang sangat memberi kesan kepada saya lah. Seingat saya waktu matrik dahulu. Saya bacakan ayatnya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Maksudnya apa? Dan Rasul, yakni Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang diabaikan. Ayat ini sebenarnya sangat memberi kesan kepada saya lah. Dan akhirnya saya tekad, habis matrik saya mesti menguasai dua perkara. Saya punya target lah. Pertama, saya nak menghafal nama-nama surah dan nombor-nombornya. Yang kedua, saya nak mula membaca terjemahan daripada awal Al-Fatihah sampai akhir. Alhamdulillah diizinkan Allah Ta'ala saban tahun sampai ke hari ini, alhamdulillah saya banyak merujuk kepada terjemahan, dan di rumah sendiri pun dah ada tafsir Fizilal Quran. Itu antara permulaan disebabkan ayat yang telah saya jumpa dalam surah Al-Furqan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, sedikit saja lagi berkenaan dengan ayat motivasi lah berkenaan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergerak untuk menggunakan masa yang ada ni untuk kita memperbaharui lah di sudut aktiviti kita lah. Saban tahun Ramadan datang, alangkah ruginya bila mana kita tidak
melakukan perubahan walaupun sedikit. Mungkin tahun lepas kita tidak berjaya untuk tadarus. Tahun ini kita pasakkan niat untuk kita tadarus dan mengaji bersama dengan orang yang lebih mahir. Mungkin tahun lepas kita tak mampu nak khatam, tetapi tahun ini kita target sekurang-kurangnya separuh. Kan? Jadi antara ayat-ayat motivasi yang sepatutnya kita kena selalu lihat adalah antaranya lah. Ada disebut dalam satu hadis berkenaan dengan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia seorang yang mahir, maka dia akan bersama dengan malaikat safarah yang menghitung amalan kebaikan lagi yang berbuat kebajikan. Manakala sesiapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap dan sukar, maka dia akan memperolehi 2 ganjaran. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana memang susah sebenarnya, tetapi hakikatnya kita diberi jaminan oleh Allah Ta'ala bila mana kita menggunakan kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita membaca, insya-Allah Allah akan mempermudahkan kita. Pasakkan niat, tekadkan bulat dan terus orang kata berusaha untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Seterusnya disebutkan juga dengan sebenarnya bekalan yang kita nak lakukan, yakni membaca Al-Quran ini adalah untuk persiapan kita di kehidupan yang seterusnya. Disebut dalam satu hadis juga berkaitan dengan bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada tuannya. Hadis riwayat Muslim. Kan? Jadi mudah-mudahan motivasi terbesar kita apabila kita membaca Al-Quran, di samping kita nak menjadikan Al-Quran itu sebagai perlembagaan dalam kehidupan kita, dan akhir matlamatnya adalah kita nak Al-Quran ini menjadi pelindung kita yang akan kita sama-sama dihitung kelak. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dan saya akan tutup tazkirah ringkas saya pada petang ini ataupun pada sesi kali ini dengan satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang menyimpan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah. Sesiapa yang memasukinya maka dia berada dalam keadaan aman. Sesiapa yang mencintai Al-Quran maka bergembiralah. Jadi sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dah berada di 2 Ramadan, kita terus bertungkul lumus seperti mana para sahabat, para solihin kan, bertungkul lumus untuk menghabiskan bacaan Al-Quran. Ada yang 3 hari khatam, ada yang dalam solatnya, luar solatnya sehari dah khatam. Kita mengikut kemampuan kita lah. Itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi, berdasarkan di sudut kemampuan kita lah. Tapi jangan sampai ke tahap kita tidak kita melewat-lewatkan ataupun mengabaikan masa yang Allah bagi ini dengan perkara yang sia-sia, dan akhirnya kita memberi alasan tidak sempat untuk menghabiskan Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai ke penghujungnya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah daripada saya, mudah-mudahan kita terus bersemangatlah untuk melalui fasa Ramadan ini, dan jadikanlah madrasah tarbiyah Ramadan ini sebagai satu titik permulaan untuk kita mengubah diri kita, insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya tersalah bicara. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang oleh para tazkirah ataupun para penceramah-penceramah yang lebih hebat lagi, insya-Allah. Jadi sekadar itu untuk sesi kali ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.